السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini untuk menyambung semula pengajian kita di masjid ini, yang mana kita akan membaca kisah ataupun cerita-cerita yang diambil langsung daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini, tuan-tuan hadirin mukminin, kita sampai kepada cerita yang berikutnya, kisah yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akan tengok suatu cerita berhubung dengan apa yang berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia cerita satu kejadian antara dia, Nabi, dan juga daripada kalangan ahlu suffah, iaitu mereka yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang akan kita sebut ataupun kita bincang pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan ataupun direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Hurairah, كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على البطن من الجوع. Kata Abu Hurairah, satu hari seperti mana hari-hari yang lain, aku ditimpa dengan suatu perasaan ju', lapar yang sangat. Abu Hurairah cerita kadang-kadang oleh kerana dia terlalu lapar sehingga dia tekan perut dia ke tanah. Nak bagi hilang rasa lapar tu, piduk tekan, piduk berbaring rapat, tempek perut di tanah tu, nak tekan, tak bagi rasa lapar. Kadang-kadang kata dia, la ashaddul hajar ala batni, nak bagi hilang rasa lapar, nak kontrol rasa lapar yang sangat kuat ni, aku ikat batu di perut. Kutik ketui batu tu, ikat di perut, tarik bagi ketat supaya perut aku tak kembung dah, tak rasa lapar. Dan kadang-kadang kata Abu Hurairah, oleh kerana terlalu lapar, aku jadi macam orang gila, orang kena rasuk. Satu hari kata dia, aku jadi macam nak pengsan, nak pengsan macam orang kena rasuk tu, nak rebah di dalam masjid Nabi. Ramai kumun, tanya apa jadi? Depa ingat, kata Abu Hurairah, mereka menyangka aku dirasuk. Tapi kata Abu Hurairah, sebenarnya aku tahan lapar. Punya teruk dia punya kehidupan dia dengan kesusahan yang dia tanggung. Kata dia, walaqad qa'adtu yawman min ju' wa in walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Satu hari aku pergi duduk
di satu jalan yang ramai sahabat lalu. Oleh kerana dia tak tahan lapak ni, oleh kerana lapak yang sangat kuat ni, dia kata aku nak pergi tengok, kut-kutlah ada siapa lalu boleh jamu makan. Tuan-tuan kena ingat, Abu Hurairah dia adalah salah seorang daripada kalangan ahli suffah. Siapa dia ahli suffah? Orang yang duduk di masjid Nabi. Nanti saya cerita siapa dia ahli suffah. Tapi tuan-tuan ingat, ketua ahli suffah yang urus makan minum mereka ni Abu Hurairah. Dan ahli suffah ini orang yang miskin, orang yang tak ada duit, dan orang yang mengharapkan belah kasihan orang. Pasal apa mereka jadi macam tu? Sekali kita cerita. Tapi Abu Hurairah ni dia kata oleh kerana dia lapar, dia keluar pergi ke tengah jalan yang mana orang duduk lalu, dia nak tengoklah kut-kut siapa yang boleh ajak dia pergi makan. Nampak? Kita sambung. Dia kata, famarra Abu Bakar. Famarra Abu Bakar. Tiba-tiba dia kata, keluar mai, marra, berjalan mai, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa dia yang keluar mai? Abu Bakar. Dia duduk tengah jalan tu, dia duduk tunggu siapa nak mai. Kut-kutlah boleh tengok dia kan, ataupun faham keadaan dia, tapi dia tak habaq. Kut-kut kata, jomlah pergi di rumah. Pasal di kalangan sahabat, memang mereka sangat kuat budaya menjamu orang makan. Terutama di kalangan ahli suffah. Maksudnya ahli suffah ni, dia pun tak ada kerja. Saya cerita sikit lah kat tuan-tuan. Ahli suffah ni, kebanyakan mereka ini adalah orang luar daripada Madinah. Mereka bukan orang asal Madinah. Mai mana mereka ni? Sebahagiannya daripada kalangan orang Mekah yang berhijrah. Kita tahu orang yang mai hijrah, dia tak bawa kereta. Mereka tak ada apa. Abang kata apa? Merantau, berdagang, sehelai sepinggang. Jadi Nabi SAW buat satu kawasan, satu sudut, ruang yang Nabi suruh mereka duduk di situ. Kita sebut sekarang ni macam dia panggil inap singgah atau asrama lah, untuk orang-orang yang kita sebut sekarang ni. Kalau zaman sekarang, kalau tuan-tuan nak boleh bayang, Ahlus Suffah ini daripada kalangan homeless, geladangan. Maksudnya orang tak ada rumah. Mereka mai daripada rata. Ada muda, ada tua, ada yang lari. Mereka ni mai ni bila dengar Nabi duduk di Madinah, mereka mai nak masuk Islam. Ada yang mak ayah tak reda. Ada yang lari daripada rumah. Jadi bila mereka mai duduk di Madinah, tak ada rumah, tak ada kerja, tak ada kereta. Jadi Nabi kata semua yang mai ni duduk di sini. Siapa yang nak bagi makan? Nabi dan orang-orang Madinah, sahabat-sahabat akan panggil mereka mai makan. Jadi bilangan mereka ni ramai tak? Kadang-kadang ramai, kadang-kadang dah mai mengaji dengan Nabi, mereka balik pergi rumah mereka. Dapat tak? So kena ingat ni. Lepas ni kalau orang tanya siapa dia ahli suffah? Ahli suffah ni orang luar, merantau, nak mai masuk Islam, nak mai mengaji dengan Nabi, nak duk dengar apa yang Nabi kata. Yang mana mereka ini datang sebatang kara, sehelai sepinggang, tinggalkan anak isteri, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman, semata-mata nak menuntut ilmu. Bukan senang. Tapi orang kita tuan-tuan dalam zaman yang penuh dengan kesenangan ni, dengan penuh kemudahan ni, semangat kita kurang. Berbanding dengan sahabat-sahabat dulu, di kalangan orang Islam yang awal, semangat mereka menuntut ilmu kuat. Sebab itu Abu Hurairah ni, kalau tuan-tuan selalu dengar Abu Hurairah ni asal mana? Abu Hurairah ni asal mana? Kalau kita tahulah, dengar Abu Hurairah ni selalu. Mai mana Abu Hurairah ni? Kan? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah
daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat besar Nabi. Orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Tidak lain dan tidak bukan. Yang paling banyak dalam kepala dia hadis Nabi yang dia hafal, Abu Hurairah. Sebab itu kalau kita tolak Abu Hurairah, tak ada hadis Nabi. Abu Hurairah tu pasal tu tuan-tuan kata, pasal apa duk rajin dengar Abu Hurairah? Abu Hurairah dengan Abu Bakar, banyak dengar Abu Hurairah daripada Abu Bakar. Asal mana Abu Hurairah? Asal mana? Abu Hurairah main mana tuan? Yang live pun boleh jawab, boleh komen. Main mana Abu Hurairah? Kita tak tahu. Abu Hurairah asal Yaman. Dia asal daripada Yaman. Merantau seorang diri semata-mata nak mengaji. Asal agama Abu Hurairah ni apa? Yahudi. Abu Hurairah ni asalnya daripada Yaman, merantau daripada suku Daus. Nama dia Abdurrahman. Nama sebenar dia Abdurrahman. Nabi panggil dia Abul Hir. Abu Hurairah lah, iaitu bapa kucing. Kerana dikatakan dia suka bermain dengan kucing. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan kena ingat asal daripada Yaman. Jadi dia ni merantau seorang diri, duduk di masjid Nabi. Dia ketua ahli suffah. Maksudnya kalau Nabi nak jamu orang ahli suffah, Nabi nak bagi apa-apa dekat ahli suffah, Nabi panggil dia lah untuk urus. Itu Abu Hurairah. Sedih kita tuan-tuan, kadang-kadang kita banyak benda kita tahu dalam dunia ni, banyak maklumat kita ada, banyak orang kita kenal, banyak benda kita komen, kita ulas, banyak benda kita masuk campur. Tapi bila mai tang sahabat, jarang kita nak dengar, jarang kita nak kenal. Nama dia mana, asal dia, mati bila, apa dia buat pada Nabi, apa jasa dia. Kita tak rasa seronok, tak rasa tertarik nak ambil tahu tentang sahabat. Walhal sahabatlah punca kita boleh Islam. Kalau tanpa sahabat, Islam tak akan sampai kat kita. Besar jasa sahabat. Islam yang kita beriman, yang kita ambil, yang kita anuti hari ini asal daripada sahabat Nabi. Itu besarnya sahabat. Jadi Abu Hurairah ni salah seorang daripada ahli suffah. Dia kata bila lalu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar lalu, dia tanya. Ni akal lah. Abu Hurairah ni salah satu daripada tabiat dia ni macam nakal sikit lah kan? Tapi orang alim. Dia kata bila lalu Abu Bakar, fasa'altuhu an ayah. Abu Bakar lalu, aku buat-buat tanya ayat Quran. Nak suruh Abu Bakar jawab, lepas tu bincang dengan aku, last sekali dia ajak aku pergi makan lah. Akal tu. Kan? Ada sebahagian riwayat kata, dia tanya Abu Bakar, baca asal ayat ni, Abu Bakar baca sampai ke pintu. Dia kata rezeki aku dah. Tengok Abu Bakar kata apa? Minta maaf nah, takat ni ya. Maksud Abu Bakar bukan tak mau panggil, dia pun tak ada. Kata Abu Hurairah kata, berhenti takat pintu, aku balik Tak selesai juga hajat aku. Kan? Dia tanya Abu Bakar, dia harap, dia tanya pasal tu kadang-kadang orang susah, dia tak habang kata dia susah. Dia tak cerita kata dia susah, tapi kita boleh nampak dia susah. Salah satu kemuliaan yang Quran sebut, orang miskin itu, dia tak habang kata dia miskin. Tetapi boleh dilihat dia itu miskin. Berbanding orang yang duk kata miskin, tak ada duit, sebenarnya duit banyak, buat teruk, buat susah, buat miskin. Yang ni yang ramai. Sebab itu orang miskin ni walaupun tak ada duit, tetapi dia ada benda yang mahal, nama dia muru'ah. Apa dia tu muru'ah? Dia ada maruh, dia tak meminta-minta. Itu orang miskin yang sebenar. Abu Hurairah kata, tak apalah,
Abu Bakar tak jamu, aku tunggulah buat siapa nak mai. Mai lah pula, siapa dia? Jalan mai, keluar mai, lepas pada Abu Bakar, Umar lah. Dia kata, famarra thumma marra bi Umaru. Kemudian dia kata marra bi Umaru. Lepas dah aku tanya Abu Bakar pun jawab dan dia pun tak ajak aku makan. Aku tunggulah aku orang lain nak mai. Tengok-tengok mai Umar. Alhamdulillah, ada rezeki aku dengan Umar ni. Lepas tu dia pun tanya, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Aku tanyalah Umar. Assalamualaikum Umar, boleh tak tanya sikit ayat Quran ni macam mana, apa hukum dia? Dia kata aku tanya tu bukan nak tahu, tapi aku nak makan. Liyushbi'ani. Aku tanya-tanya, sembang-sembang, kita biasalah kan, sembang-sembang. Makan lah, jom. Kan, macam Piramli lah. Tapi macam kenal. Bukan kita mengaji dulu ke satu pondok Gunung Semanggul ke apa ke? Makan ni saja ke? Dia lah. Akan nak perkenal kau tu. Abu Hurairah kata, aku tanya Umar, tapi aku bukanlah nak tahu, aku pun tahu. Liyushbi'ani, supaya Umar boleh ajak semawa dah bersembang tu, dia semawa, aku pergi makan. Tapi kata Abu Hurairah, dia jawab dan dia pergi macam tu ya. Tak ajak juga. Dia kata aku lapar aku tak tahan lah ni. Kan? Tanya Abu Bakar jawab, tapi tak ajak makan. Tanya Umar jawab, tapi tak ajak makan. Kita kadang-kadang dengan kawan-kawan pun mesej gitu lah. Sengak lah. Tak ada apa ke? Faham lah kan? Macam kita pergi kita kan, jemaah terlama tak jumpa apa habang kan. Dia ingat nak pergi dia rumah. Faham lah. Belilah siakap ke, jenahak ke, buatlah. Panggil lah. Hindu bagi lah. Tapi kita kadang-kadang tak faham. Abu Bakar kata, Umar pun jawab kosong lah. Last sekali tuan-tuan, muncullah Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata, thumma, lepas keluar Abu Bakar, keluar Umar, dua-dua jawab, dua-dua tak faham apa aku maksud. Dua-dua tak dapat tangkap kata aku lapar. Dua-dua tak nampak kata aku nak makan. Lalah sekali kata dia, marrabi Abul Qasim. Habis Abu Bakar, lepas Umar, marra, mailah orang yang ketiga, Abul Qasim. Siapa dia Abul Qasim? Abul Qasim, apa makna Abul Qasim? Nabi ya. Abul Qasim, bapa Al-Qasim. Arab kan dia, kita dah sebut dulu tuan-tuan, Abu ni apa? Ada orang nama Abu Abdurrahman. Kan? Abu ni maksud dia apa? Bapa. Dia sebut dalam istilah Arab dia kunyah. Kunyah ni apa? Dia macam gelaran lah. Diambil sempena nama anak sulung ataupun mana-mana anak lah. Jadi anak Nabi Al-Qasim nama dia. Jadi Nabi tu bapa Al-Qasim, Abul Qasim. Kan, kalau kita contoh ada anak nama Sulaiman, kita punya kunyah apa dia? Abu Sulaiman. Tapi Abu Hurairah ni bukan anak dia kucing. Kan? Dia bukan anak dia kucing, tapi oleh kerana dia suka kucing. Kan? Kunyah ni budaya Arab. Pasal itu tuan-tuan akan tengok abu-abu ni ada pada orang Arab. Tapi orang Melayu kalau dia niat nak ikut Nabi, dia pun boleh letaklah abu apa, dapatlah pahala ikut sunnah. Walaupun benda itu sebahagian daripada budaya Arab. Kita tak buh pun tak apa. Tapi orang Melayu ni kadang-kadang dia tak faham. Kita buh nama Abu, contohlah Abu Ali. Dia ingat nama kita Abu Ali. Kan? Abu tu sunnah, kunyah. Dia kata marrabi Abul Qasim, lalulah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia kenal Abu Hurairah ni. Dia rapat dengan Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni pun memang dekat dengan Nabi. Pasal tu kita tak pelik
dia masuk Islam sayuk, tapi ilmu banyak. Pasal dia duduk lekat dengan Nabi. Duduk dekat dengan Nabi. Siapa yang rajin dengan Nabi boleh banyak ilmu. Kan? Abu Hurairah ni memang lepas-lepas dia masuk Islam, tu yang dia duduk di masjid tu. Yang dia tinggal habis kerja tu pasal apa? Nak menumpukan kepada hadis. Itu kelebihan dia. Nabi tengok dia, fatabassama hina ra'ani wa 'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dia kata Nabi senyum daripada jauh. Tengok aku daripada jauh. Dia tahu kata aku lapar. Dia tahu Nabi punya hebat tu. Dia tengok, bukanlah dia tahu benda ghaib, tapi dia tahu dah ni Abu Hurairah. Kita pun kadang-kadang dengan kawan-kawan yang rapat, kita boleh tahu dah. Hang ni dah masalah apa? Dia tahu hang macam mana boleh tahu? Aku tengok muka pun aku tahu dah. Aku tengok gaya hang pun aku tahu dah. Hang kalau lagu ni mesti ada something ni, tak kenal tak mana ni, cerita mai. Kan. Nabi pun dia tengok Abu Hurairah. Dia tahu tak? Kan. Dia tahu ah. Lepas tu dia buat apa? Kita akan letak kawan kita lapak. Lapak situ. Tapi dia kata, ya Abahir. Nabi kata, ya Abahir. Nabi panggil, Abu Hurairah. Labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia seronok . Nabi panggil dah. Dia tak rezeki aku . Nabi dalam tak ada pun. Dia. Nabi, kita tengok macam mana sikap Nabi. Sikit dia buat cara sikit. Labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah panggil saya ke? Labbaik ni bahasa Arab. Dia macam kita panggil, ya. Macam tu lah. Macam tuan-tuan pergi Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Kadang-kadang dalam kelas dalam kelas pensyarah tanya, Muhammad, dia panggil nama, labbaik. Labbaik. Tuan-tuan jangan duk labbaik apa kan. Labbaik ni maksudnya sahut panggilan. Labbaik ataupun na'am, wah ya, taib. Dia panggil macam tu lah. Dia kata labbaik ya Rasulullah. Ya saya Rasulullah. Ilhaq wa mada fatabi'tuhu. Nabi kata jom. Nabi kata jom, meh ikut aku. Nampak? Nabi faham ah. Dia kata meh jom ikut aku. Fadakhala fasta'zana. Dia pun ikut Nabi balik ke rumah. Sebelum dia nak masuk, dia minta izin. Kita minta izin masuk. Nabi pun minta izin nak masuk. Kan? Fa'azina li. Kan? Kata boleh masuk. Boleh ikut. Minta masuk. Adab sahabat kan. Walaupun rapat, dia minta izin masuk. Lepas tu, apa kata dia? Fawajada labanan fi qadah. Faqala min aina hadal laban. Nabi masuk-masuk, tengok ada satu bekah, ada susu. Ada satu bekah, ada susu. Dalam qadah. Qadah ni macam gelas lah, macam bekah. Isi susu. Nabi tanya dekat orang rumah dia lah, isteri-isteri dia. Min aina hadzal laban? Nabi tanya, susu apa ni? Pasal apa Nabi tanya? Nabi masuk-masuk, nampak susu. Lepas tu Nabi tanya, min aina? Nabi tanya, min aina hadzal laban? Susu ni mai mana? Sebab apa tuan-tuan? Okey. Pernah dengar tak? Nabi tak boleh makan sedekah. Tapi Nabi boleh makan apa dia? Hadiah. Pandai. Sebab itu Nabi cek. Sebab ada orang mai bagi dekat Nabi atas sedekah. Kalau dia bagi atas sedekah, Nabi tak boleh makan. Abu Hurairah kata, kalau sedekah, semua habuan kami. Kan? Katakanlah susu tadi ni sedekah. Susu tadi ni sedekah. Kira cerah kat kami ya. Kalaulah Nabi masuk-masuk, Nabi tanya roti ni roti apa? Roti sedekah. Nabi akan panggil Abu Hurairah, mah. Ambil semua. Pasal apa tak tinggal kat Nabi? Pasal Nabi tak boleh makan. Sedekah. Keluarga Nabi, Ahlul Bait tak boleh makan. Siapa yang keturunan Nabi, dia tak boleh makan sedekah. Hukum dia tak boleh makan.
Tapi kalaulah isteri Nabi habaq, yang ni hadiah. Abu Hurairah kata, kalau hadiah, katalah dalam gelas ni ada susu. Isteri Nabi habaq kata hadiah. Nabi tuang sikit untuk dia, lebih tu geng nu. Dapat tak? Pasal tu Nabi tanya, tuan-tuan, Rasulullah benda dalam rumah dia tanya mai mana? Sebab apa? Betapa jaganya soal sumber rezeki. Betapa Nabi mengambil berat mai mana rezeki ni. Sedekah ke, hadiah ke? Soal yang paling besar dalam hidup Nabi, ajak umat dia, bila nak masuk sesuatu dalam perut kita, nak jadi makanan kita, nak jadi rezeki kita, kena cek betul-betul min aina iktasabah, daripada mana kita boleh. Sebab itu kata para ulama, orang yang wara' bukan orang yang kuat semayang. Kita kalau tengok satu orang kuat semayang, wara' dia ni. Tengok rajin baca Quran, wara'. Tak, wara' bukan orang kuat semayang. Wara' bukan orang rajin baca Quran. Wara' siapa dia? Kita kadang-kadang istilah kena guna tak kena. Dia tengok kawan ni jubah besar, wara' ni, wara' ni. Dia bukan wara'. Wara', apa makna wara'? Orang yang meninggalkan benda yang syubhah, benda yang samar-samar. Umpamanya, saya bagi contoh, dia naik kereta, dia tengok-tengok ada roti. Dia tanya bini dia, hang beli roti tak? Dia kata tak. Lah dalam kereta dia apa? Abang, aku pun tak beli roti. Ada anak-anak kita buat balik sekolah ke apa ke? Tak ada. Roti siapa? Kalau kita, dalam kereta kita, roti kita lah. Dalam kereta orang pun roti kita. Dia ambil, kalau orang warak lah. Orang warak, dia ambil roti tu, dia pitak di masjid. Dia tak makan. Tu orang warak. Orang yang dia tak tahu hak siapa. Kalau dia makan boleh tak? Kalau dia nak makan, boleh tak? Boleh. Salah kereta dia. Kalau siapa-siapa main tuntut, dia kata ada jatuh roti, bayar je lah. Tetapi warak, dia bukan setakat benda yang haram dia tak ambil, benda yang tak jelas pun dia jauh. Itu warak. Nampak? Sebab itu kita nak kata satu orang warak, kita bukan tengok pada berapa rakaat dia sembahyang, berapa juzuk dia baca Quran. Kita nak tengok sejauh mana dia jaga tentang soal rezeki dia. Kan? Kadang-kadang dia tak tahu orang main gantung apa di rumah dia, dia tak tahu. Kau siapa tersilap gantung ke, nak pergi gantung rumah kawan tu, main gantung pagar dia. Boleh jadi. Dia duk cari rumah siapa, ni ikut, dia pergi gantung. Kita pun balik-balik, Allah rezeki kita, oi. Makan cerah, jiran main ketuk. Assalamualaikum. Dia tak ada tadi ada orang gantung mi rebus apa 2 bungkus. Dia tak ada. Tu put panda silap gantung. Allah, dia tak cerah. Tinggal mangkuk. Yang tu dia bayarlah. Kalau jiran tu berkira, dia minta ada dah makan bayar. RM6 put panda RM3 milan. Bayarlah 10. Tapi kalau orang warak, dia tak ambil. Dia tak akan ambil. Dia tinggal situ. Pasal apa? Dia pasal apa? Tak ambil rumah kita, dia gantung kat kita. Siapa suruh dia silap? Tak. Sebab tak jelas untuk siapa. Barangkali dia tak untuk orang. Benda yang tak jelas, saya tak ambil. Kenapa? Kerana ini syubhah. Itu warak. Tapi kita mungkin di mulut warak kan. Semayang kita bagus. Matang ni rezeki. Kan? Itu satu. Okey. Kita sambung balik. Tang mana tadi? Nabi tanya, min aina hadzal laban? Bekah bukan besar mana? Adalah qadah ni bukan besar. Bukan kata satu tempayan ke, satu guri ke, tak besar no. Qalu, isteri-isteri pun jawablah, orang rumah Nabi jawab, keluarga Nabi jawab, ahdahu laka fulanun au fulanah. Ni ada orang mai bagi hadiah dekat Rasulullah. Tak siapa dia, tak laki ke perempuan, tak tahu. Depa tak sure lah, depa tak pasti. Tapi hadiah lah. Hadiah Nabi boleh minum lah. Kan? Hadiah Nabi boleh minum. Okey. Tak apa, kita sambung. Lepas tu, qala Abu Hurairah. Nabi pun panggil Abu Hurairah. Abahir.
Labbaika ya Rasulullah. Qal, ilhaq ila ahli sufah fad'uuhum li. Qala wa ahlu sufah adyaful Islam la ya'wuna ila ahl wala mal wala ala ahad idza atathu sadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'a wa idza atathu hadiyah arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Nabi pun panggil Abu Hurairah mah. Ni ada susu ni, orang hadiah mah. Pi panggil ahli sufah semua yang di masjid tu, mai minum. Abu Hurairah kata lagu itulah Nabi punya perangai. Kalau ada sedekah, dia panggil, semua dia bagi. Kalau hadiah, dia panggil, dia makan sekali dengan kami. Tapi Abu Hurairah kata, hak ni aku tak berapa nak seronok lah. Pasal apa? Susu tak banyak, pi panggil buat apa ramai-ramai. Abu Hurairah duk lemah perut dah. Pi dah aku. Dia duk kata seorang-seorang dia. Dia kata apa? Wah mak ni. Tengok perkataan dia. Wah mak, biasalah. Kita benda sikit. Contoh tuan-tuan orang bagi mai kat masjid sikit kan. Kita duk di luar. Dia kata ni. Saya ada buk mai 2 talam nasi Arab ni noh. Dia pun panggil. Mai. Kita makan dulu, jangan bagi, jangan tunggu geng luar keluar. Oh, sat gi geng dalam keluar, tak boleh apa kita. Oh. Kita ada jenis kawal ah. Perangai orang kita ada jenis kawal, ada jenis tamak. Pi kenuri pun siapa tu? Dia tak ada nak suap banyak, selalu saya cerita, tak ada nak suap lagi, bini dia mai duduk. Dia kata, abang, ada orang pun balik. Tang mana? Hang makan dulu, sat gi mangkit, biar ambil. Tang mana? Dia tu hujung tu. Habaq kat anak dia hok sulung. Hang tengok sat nasi. Tengok sat nasi. Nak biar nak? Nak biar ambil nu pun balik. Bini dia tak apa lagi. Habis lagi. Dia pun pi beratur. Ambil lah pun balik. Medu. Anak hok yang tengah. Dia tu ni nampak macam ada aiskrim ni tu. Tak makan pok tu. Betul abang kat bini hang tengok saat ni apa balik ikan boleh kawak sama sambak apa ni aku beratok pecah peluh ni. Ni nak pergi mana tak makan nasi apa balik pun tak makan ni nasi pun tak makan. Nu dia abang kata tang mana tak ada aiskrim sat lagi habis. Aiskrim tu kalau tunggu makan nasi cayak habis kot jalan ni. Kawal tamak duk berasa sat lagi tak boleh kat aku, boleh kat orang. Habis kot tu ya. Makan nasi tu dulu. Yang ambil nasi tadi pun nangka tak pernah makan, angin pi cedok. Bini kot belakang tanya, abang cedok apa? Nangka bukan tak makan, nangka angin. Cedok pi, tak kira aku tak cedok, orang lain cedok. Mana tahu aku nak makan lagi? Mana tahu aku nak makan lagi? Hawa, orang paling kata hawa. Bukan hawa bini Adam tu, hawa nafsu tu. Dah kali kena ayak sirak segelas, tersandak sengkok tak makan. Tamak, takut, kawal, semua perangai. Mengaji tu bagus dah. Semayang tunduk tu imam mangkit pun tak mangkit lagi. Tapi metang makan ni tak boleh. Metang makan. Saya minta maaf kan. Kalau kita tak buat, kita seronok lah. Kan? Kalau yang buat, bertaubat lah. Taubat nasuha. Kata Abu Hurairah, wa ma hadzal laban. Pasal itu setengah-setengah apa? Setengah-setengah Allah kenuri dia buat keluar sayuk sikit benda-benda tu. Kan? Dia kata wa ma hadzal laban fi ahli sufah fakuntu ana u'tihim wa ma asa an yablughani min hadzal laban wa lam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddu fa ataituhum fa da'watuhum fa aqbalu fasta'dhanu fa adina lahum. Dia kata apalah susu tak banyak pi panggil pula aku tak ada minum. Pasal bila dia yang panggil, orang yang hidang dia tak boleh minum dulu. Itu adab. Nabi punya style, orang yang idang, orang yang jamu, dia last sekali makan. Maksudnya Abu Hurairah sekali pergi panggil, dia nak tuang susu tu, dia nak agih susu tu, dia akan minum last sekali. Dia duk baca dah, habis. Dah kawan lapak. Boleh nak boleh minum susu, pergi panggil ramai tu. Kelam kan.
Dia kata kalau tak sabit Allah dan Rasul dia tak pergi panggil, dia pun pergi lah panggil mai lah, depa pun semua duduklah di rumah Nabi. Semua depa macam dia lapang. Tapi yang jumpa susu tu dia. Yang jumpa Nabi awal tu dia. Depa pun duduk ah. Lepas tu Nabi ya Abahir. Ya Abahir, Abu Hurairah. Mana? Labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Khudh, ambil zuh. Dia kata ambil zuh. Dia pun ambil. Ambil dalam keadaan tak seronok. Ambil dalam keadaan macam kita. Ambil lah. Ambil lah. Habis lah. Ambil lah. Dia suhati. Dia lapar. Susu nak pergi bagi kat orang. Duk tengok. Oh, kawan kan. Nabi kata, Nabi kata apa? Fa'atihim. Qal. Nabi kata ambil, pergi bagi dia pun minum. Dia kata fa'akhaztul qadah faja'altu u'titahu ar-rajul fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alai. Abu Hurairah kata aku pun ambil bagi kat lelaki ni minum sampai kenyang, duk tengok geluk. Tak ada dah kenyang, bagi kat aku pula suar kat kawan tu kenyang. Dia duk kata habis dah. Sambil duk bagi, sambil duk tengok kawan tu langgah. Dia kata. Lepas tu kita terus ringkas Lepas tu dia mai pun dekat Nabi ya. Habis semua tu hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis jamu semua orang bagi, bok mai lah yang lebih tu dekat Nabi. Nabi tak minum ni. Kalau habis semua ada lebih, habu ada lah tapi Nabi dulu. Bok mai kat Nabi. Lepas tu bila sampai dekat Nabi ni, wa qad rawiyal qaum kulluhum, semua minum dah ke? Nabi tanya, semua hang bagi kenyang habis semua dah? Dia kata ya, semua dah kenyang lah. Lepas tu Nabi pun tengok kat dia, fa nadhara ilai. Nabi tengok, Nabi tahu ni memang tak syok ni kan. Fatabassama, Nabi senyum. Nabi kata ya Abahir, duduk. Ijlis. Nabi kata duduk. Kawan nak duduk macam mana? Tak minum ni, sudah hati. Nabi kata duduk. Nabi kata duduk. Baqitu ana wa anta, kita dua tak minum lagi no. Nabi tanya. Cara Nabi ni dia mesra, dia macam apa? Kawan lah kan. Baqitu ana wa ant, dia kata kita dua tak minum lagi. Qultu saddaqta, dia kata betul ya Rasulullah, semua yang lain dah minum, saya dengan Rasulullah yang tak minum. Qal uq'ud, meduk. Meduk. Itu Nabi kata fashrab. Nabi kata duduk minum. Dia kata faqa'attu fasharibtu, aku pun duduk semangatlah, aku pun minum. Lepas tu lepas minum berhentilah. Nabi kata isyrab, minum dia kata aku pun minum fasharibtu. Famadha yaqul, tak ada habis Nabi kata minum. Pasal dia lapar, Nabi tak ada lapar, Nabi kata minum. Dia kata aku pun minum. Lepas tu elok aku letak, Nabi kata minum tak apa. Tengok Nabi ya, minum kan. Lah kali dia kata qult, aku dah tak boleh pergi dah, sengkak. Dia kata wallazi ba'athaka bil haqq, dia kata demi Allah yang mengutuskan engkau wahai Rasulullah, ma ajidu lahu maslakan, aku tak ada ni. Apa dia kita kata? Orang suruh kita makan kan, tuan rumah kita makan, tambah makan. Dia habaq kat bini dah mai. Ni, tak ada ruang dah ni. Abu Hurairah kata tak tahu nak isi tak mana dah ni. Penuh. Tu dia tadi lapar. Lepas tu dah jamu orang. Duk ingat tak boleh minum, duk ingat tak habis tak dan kat dia. Tapi Nabi suruh minum. Sampai dia kata ya Rasulullah tak boleh pergi dah. Sengkak Lepas tu fa'arini fa'ataituhu qadah fahamidallah wasamma. Nabi pun barulah dia ambil, lepas aku habaq kata aku tak boleh minum aku kenyang, aku sengkak kalau suruh minum keluar balik Nabi pun ambil, Nabi pun bismillah, Nabi pun makan yang lebih tu, Nabi minum last sekali, Nabi minum. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia tuan-tuan.
Ini satu cerita yang banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Macam mana daripada lapang tadi, daripada rezeki yang sedikit, kemudian diajar untuk berkongsi. Lepas tu orang yang jamu tu minum last sekali dalam keadaan dia sangka dia tak boleh minum, tapi oleh kerana berkat dia kongsi jamaah makan beramai-ramai tadi ni, Allah Ta'ala bagi cukup. Kita ambil sikit pengajaran daripada hadis ni di atas masa yang masih ada. Tuan-tuan, pertama hadirin mukminin, cerita ni nak menunjukkan apa? Kelebihan orang yang bersifat syukur dengan rezeki yang ada. Ini biasa. Abu Hurairah tadi, walaupun dia rasa makanan tu tak cukup, tapi oleh kerana dia ikut sunnah, dia panggil ahli sufah. Nabi ajar kita yang sedikit, tetapi kalau dikongsi dengan niat yang ikhlas, jamu orang makan, Allah akan ganti bahagian kita. Sebab itu kita dalam hidup ni, Nabi ajar kita salah satu cara untuk menarik, meraih keberkatan, kongsi, jamaah. Bukan sahaja kita semayang jemaah bagus, baca Quran jemaah bagus, banyak benda. Tapi dalam satu benda yang kita rasa susah nak berjamaah ni, apa dia? Rezeki. Kita mungkin boleh kongsi macam-macam benda, tapi kita sayang nak kongsi rezeki. Kita rasa kawal, kita rasa tamak, kita rasa rugi. Tapi Nabi ajak macam mana berkat. Sampai Abu Hurairah sendiri pun tak terhabis nak makan. Itu satu benda yang kita boleh ambil perhatian. Yang kedua, tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan bahawa salah satu daripada minuman yang disukai oleh Nabi, yang diberkati oleh Allah adalah susu. Ni susu ni tak kira lah susu apa pun. Janji susu lah. Susu lembu ke, susu kambing ke. Kan? Saat ni keluar pula susu sunnah. Mana ada susu sunnah? Semua susu tu susu lah. Ada pula dia ajak makanan sunnah. Apa dia? Yang ni pun tuan-tuan kena bagi ketahuan juga. Yang ni bukan makanan sunnah. Nabi pun tak makan lagu mereka duk ajak. Susu sunnah. Lagu mana susu sunnah? Dia kata ini adalah minuman sunnah. Susu campur madu, campur korma, campur kismis, campur badam, campur ni, minuman sunnah. Ni bagi ketahuan sikit. Nabi tak minum lagu hang minum tu. Memang betul Nabi minum susu sajalah. Ini semua jual nama Nabi nak bagi laku barang berniaga. Tuan-tuan tak payah. Susu ni minum susu biasa, beli susu biasa. Susu lembu pun boleh, susu kambing pun boleh. Dia kata hak mana susu sunnah? Tak ada susu sunnah. Susu. Ada tuan-tuan jumpa hadis Nabi campur susu dengan madu? Ada Nabi, tuan-tuan jumpa Nabi blend susu dengan kurma? Ada susu Nabi blend dengan kurma? Mana ada? Ni hak duk jual ni yang duk mereka ni. Lepas tu kadang-kadang makcik-makcik di kampung pun beli. Dia tahu, Ustaz, ini susu sunnah. Sunnah tang mana makcik? Dia buh kurma lah tu, dia buh madu lah tu, dia buh yang tu nama dia susu punah. Susu pula kadang-kadang apa susu gula banyak, bukan susu gula lebih. Terus daripada nak ikut sunnah nak dapat berkat, terus kencing manis. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan duk beli apa tu? Susu apa tu? Artis ni jual susu, artis ni jual susu, celapak beli. Kan? Susu artis-artis tu mengarut, ya, gula lebih. Semua buat di kilang. Saya tak sebut mana-mana, susu umum. Tuan-tuan pandai-pandai duk kata susu ni, saya sebut susu umum. Kan? Sayahlah tuan-tuan duk minum susu ni. Beli susu lembu fresh tu, beli susu morah-morah tu. Siapa yang ada belah lembu pi proh nah. Susu kambing, beli yang tu, kan? Ni saya nak cerita susu ni bukan saya nak jual susu. Setengah-setengah ustaz mai duk baca, kelebihan susu ni, kelebihan susu ni. Last sekali dia kata, tuan-tuan sekali lepas mayang isyak, kalau siapa nak cari susu yang terbaik, yang ikut hadis, saya dah bawa di belakang kereta. Pandai. Ini kita jaga-jaga. So tuan-tuan dengar, ini hadis umum, susu umum. Tak ada kaitan dengan mana-mana produk. Okey? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
daripada Nabi SAW. Azan belum belum. Okey, dan kita baca satu hadis. Ni hadis tentang kelebihan susu. Nampak? Nabi kata innallaha azza wa jal. Jadi bila kita minum susu, kita boleh mengharapkan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala lam yunzil da, dia tidak akan menurunkan penyakit illa anzalahu syifa, melainkan dia akan menurunkan ubat. Illal haram, kecuali penyakit yang tak ada ubat. Apa dia? Illal haram. Penyakit apa? Penyakit yang tak ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Satu penyakit tak ada ubat. Apa dia? Tua. Penyakit yang tak ada ubat, penyakit tua. Tuan-tuan jangan duk percaya, ni kalau makan ni, makcik akan muda 45 tahun. Apa dia? Saya tanya doktor, betul ke doktor makan ni boleh muda? Apa dia ustaz? Kolagen. Kolagen apa? Kolagen. Kolagen pula. Kolagen. Popok lah makcik tu kolagen nak bagi muda. Tuan-tuan, tak ada kolagen bagi muda popok pegagar tu. You know. Tak ada ubat nak bagi muda, tak ada. Mana ada ubat nak bagi muda? Yang ada apa dia? Yang ada dalam hadis, kita mungkin tua dari sudut umur, tapi kita muda dari sudut iman dan semangat. Dan Nabi kata ada benda yang kita tua tapi benda tu tak pernah tua. Apa dia? Nafsu. Nafsu. Jadi Nabi kata tua ni tak ada ubat. Jadi siapa yang duk cerita awet muda tu dengar bilah kan. Tapi Nabi kata apa ni? Yang ni kita nak ambil ni. Fa'alaikum bi albanil baqar. Nabi kata hendaklah kamu selalu lazimi minum alban, susu apa? Bakar, susu lembu. Ni kempen Nabi ni. Nabi kempen suruh minum susu lembu. Susu lembu, susu ni memang bagus pun. Betul tak tuan-tuan? Nutrien lah, protein lah, semua ada dalam susu. Okey, kita sambung. Nabi kata fa'alaikum bil albanil baqar. Hendaklah kamu senantiasa melazimi untuk minum susu lembu. Ni satu galakkan ni. Kerana Nabi kata fa innaha tarummu min kulli syajar. Kerana ia itu terhasil daripada pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Lembu makan apa? Lembu tak makan lokcin. Lembu tak makan dodol. Kalau lembu kita yang jenis makan macam-macam ni. Lembu dia makan rumput, semua benda-benda yang sihat. Nampak? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata 3 perkara yang tidak ditolak. Maksudnya kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak. Apa dia? 1, bantal. Bantal memang tak tolak kan? Seperti disurung bantal. Yang kedua, ad-dahan, minyak wangi. Minyak wangi. Salah satu sunnah Nabi, dia suka bagi minyak wangi. Dia suka hadiah minyak wangi. Nabi ni kalau dia buat souvenir minyak wangi, kita kalau tak tahu nak beli apa, beli minyak wangi. Dan orang yang dapat minyak wangi, kalau dia tak suka ke, dia lagu mana ke, dia terima. Lepas tu kalau dia tak pakai, dia bagi kat orang. Sebab Nabi suka wangi-wangian. Nampak? Yang ketiga, laban. Kalau orang bagi laban tu bahasa Arab, bahasa Melayu susu lah. Kan, susu. Dia pergi di Mekah, dia kena laban. Seronok dia. Balik mai cari laban. Susu lah. Situ tuan-tuan tengok orang Arab, orang mana lagi yang suka minum susu? Orang India. Kan. Depa kuat lah kerja. Okey. Lepas itu dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok Allah juga sebut, bukan setakat dalam hadis, dalam Quran pun ada. Surah An-Nahlu ayat 66. Cuba cek An-Nahlu ayat 66. Allah kata apa? Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu
Maksudnya Allah kata pada binatang al-an'am ada tanda-tanda kekuasaan dan pengajaran bagi orang-orang yang berakal lah. Kami memberi minumu daripada apa yang berada di dalam perutnya, susu yang bersih. Susu tu dalam perut tu ada tahi, ada darah, tapi yang kita dapat susu, tak bercampur. Mukjizat tu. Apa bukan mukjizat, kebesaran Allah tu. Yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Kalau bercampur, jenuh kita. Tuan-tuan bayang, dalam perut dia ada tahi, dalam perut dia ada darah, dalam perut dia ada susu. Tapi bila kita perah, dia keluar main susu. Dia tak keluar sekali. Itu satu kelebihan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kelebihan susu yang Allah rezekikan kepada kita. An-Nahlu ayat 66. Bahkan ada doa khas untuk orang minum susu. Nabi SAW kata apa? Man at'amahu Allahu ta'aman. Siapa yang Allah bagi dia makan satu makanan, dia berdoa lah. Maknanya lepas makan. Kita orang bagi makan ke, atau kita makan, lepas makan kita baca apa? Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah apa yang kami makan tadi, dan rezekikanlah lebih baik daripada apa yang kami dapat ni. Ini kita baca lepas makan. Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Lepas kita makan malam ni, kita berhenti tak mana-mana kedai, kena nasi kandak ke, nasi goreng ke apa ke, habis makan kenyang, Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Pendek ya. Tu kita balik. Dia kata, kenyang ustaz, nak baca doa apa? Balik lena. Kita minta Allah berkat. Kadang ada orang dia makan, dia tak ada apa lagi di rumah nak boleh makan. Tadi kedai makan dah, kita tak kenyang. Tak ada berkat dah tu. Nampak? Lepas tu Nabi kata apa lagi? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi kata, waman saqahu Allahu labanan. Sesiapa yang Allah bagi dia minum susu. Ni kalau kita minum susu, ajak anak kita lepas minum susu baca doa ni. Kita minum susu, baca doa ni. Apa dia? Allahumma barik lana fi wa zidna min. Nabi kata apa? Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Bukan panjang. Minum susu segelas, sebelum lena minum. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Apa dia maksud dia? Ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada susu ini dan kurniakanlah kelebihan daripadanya. Nampak? Kerana Nabi kata, fa inni la a'lam, kerana aku tidak tahu ada tak makanan yang lebih baik daripada susu. Itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan tuan-tuan, dalam hadis yang lain, sikit saya baca sikit berkaitan dengan apa dia ni, susu ni. Nabi SAW apabila dia minum susu, kadang-kadang dia campur air. Yang ni bukanlah benda wajib. Ulama hadis, ni kita cerita, bila Nabi minum susu, dia suka campur air. Pasal apa dia campur air? Tapi kalau kita nak berniaga, jangan duk pergi campur pula. Yang tu dia termasuk dalam menipu. Dia jual susu, dia bubuh air. Orang tanya, ni apa dia? Susu. Bukan susu, air lebih. Macam orang jual madu lah. Dia kata, ni madu tualang. Kita minum-minum kena kencing manis. Madu bancuh. Jadi jangan menipu dalam berniaga. Tapi dalam hadis, Nabi dia campur. Dia campur susu dengan air. Ulama-ulama hadis seperti Ibn Hajar, dia sebut apa? Ini kerana di negara Arab, susu di tempat itu dengan faktor cuaca di situ panas. Jadi tujuan campur air tu untuk apa? Untuk nak bagi sejuk susu tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz, kalau campur air tak pure, tak apa. Bukan wajib. Cuma Nabi campur air itu ada sebab. Itu yang disebut oleh Ibn Hajar, juga disebut oleh An-Nawawi dan yang lain-lainnya. An-Nawawi sebut benda yang sama, Ibn Hajar sebut benda yang sama, nak bagi sejuk. Dia campur sikit nak bagi sejuk. Macam kita lah, air hangat yang kita duk minum kan, bini kita bancuh teh hangat, kita buat apa? Campur air bagi sejuk, nak minum terus. Itu tujuan Nabi. Nampak? Okey. Lepas tu satu benda lagi kita boleh belajar. Nabi ni bila dia hidang minuman, bila dia jamu orang minum, dia akan mulakan dengan sebelah kanan.
Jadi bila kita duduk di meja, kita nak suar lauk atau kita nak suar ayak ke, kita nak start jamu tu, hidang tu, kita start yang kanan dulu. Itu sunnah. Kadang-kadang kita tak kira suar kat kawan tu ke, suar kat kawan ni ke apa ke. Tak, suar belah kanan. Jadi yang kiri ni tunggu kuah. Suar belah kanan, mai kiri tak ada apa. Mari kita tengok satu hadis. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah pernah diberi susu. Rasulullah pernah diberi susu. Sementara yang duduk di sebelah kanan Nabi wa an yaminih a'rabi. Duduk sebelah kanan Nabi ni badui. Duduk sebelah kiri Nabi wa an shimalih Abu Bakar. Sebelah kiri Abu Bakar, sebelah kanan badui. Bagi siapa minum dulu? Abu Bakar. Abu Bakar ni sahabat sakan ni. Badui ni mana hala tahmah. Fashariba, Nabi minum. Thumma a'ta al-a'rabi, Nabi minum, lepas tu Nabi tuang. Nabi bagi dekat siapa? A'rabi, bagi dekat badui tu, tak bagi dekat Abu Bakar. Abu Bakar duduk tepi tu tak bagi. Waqal, lepas tu Nabi kata apa? Sebab tu tuan-tuan perhati, orang yang dia mengaji, dia akan mendahulukan belah kanan. Ramai-ramai dia main salam, dia akan salam belah kanan. Dia nak bagi apa-apa, dia bagi belah kanan. Dia nak cedok apa-apa, dia cedok belah kanan. Pasal Nabi, Abu Bakar duduk belah kiri, Nabi tak tuang kat Abu Bakar, Nabi tuang dekat badui tu. Lepas tu Nabi kata apa? Aiman, fal aiman, aiman, kanan dulu. Tu adab. Kita bila mengaji, kita amal lah. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW apabila selepas daripada dia minum susu, dia berkumur. Dia berkumur-kumur. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah SAW syariba labanan, apabila Nabi minum susu, famadmada, dia kumur. Nabi ni orang bersih. Susu ni kan dia ada lemak kan, bila kita tidur tak bagus. So Nabi bila minum susu, famadmada inna lahu dasama, Nabi kata kumur lah, dia ada lemak. Kita bukan kata susu, kopi pun lena dengan kopi tu, sambil duk lena duk main take kopi tu. Kita mengotok. Nabi yang cermat bersih, mulut dia wangi, gigi putih. Kita sunnah hitam tu kita mau ikut kan. Hadirin mukminin, itulah sedikit sebanyak cerita kita, pengajaran yang kita boleh ambil pada malam ini. Banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi. Tak ada cerita yang lebih baik daripada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.